bila ada perintah Allah padanya, yang pada ghalibnya, yakni kebiasaannya, akan tercuit hatimu menerusi ilham atau mimpi, sedang hatimu tidak sama sekali terikat dengan makhluk. Maka apabila sudah tenteram semua panca inderamu terhadap apa yang dituntut dari dunia tadi, maka ketika itu engkau tidak perlu menghiraukannya lagi, dan tidak akan membahayakanmu apa yang engkau ambil dari dunia pada masa itu. Pokok pangkalnya, hati itu mesti tenteram. Dan itulah yang paling perlu sekali. Tidak ada ketenteraman buatmu sehingga mati jiwamu, mati tabiat dan hawa nafsumu, dan semua yang ada selain Tuanmu sahaja. Maka ketika itu barulah engkau boleh hidup berdekatan dengan Allah. Mati dahulu kemudian bangkit. Kemudian jika dia suka disebarkannya, engkau buat. Kemudian jika dia suka disebarkannya, engkau buat zatnya. Dia kembalikan engkau pada manusia supaya engkau bekerja untuk maslahat mereka. Dan engkau kembalikan mereka ke pintunya. Sesudah itu, baru akan datang kembali kecenderunganmu kepada dunia dan akhirat, untuk engkau mengambil bahagianmu yang sudah ditetapkan daripadanya. Datang pula kepadamu kekuatan untuk menghadapi manusia. Lalu engkau mengalihkan mereka dari kesesatan menuju ke jalan menurut perintah Allah. Jika engkau tidak condong kepada kerja yang semacam ini, maka bila engkau sudah dekat dengan dia, itu pun sudah cukup dan sempurna daripada tidak ada apa-apa sama sekali. Apakah engkau masih ingin duduk dengan manusia sesudah engkau dekat dengan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu sebelum kejadiannya, yakni sebelum makhluknya? Dialah yang ada sebelum apa pun ada, dan dia yang mengadakan segala sesuatu, dan dia terus ada selepas tiada segala yang ada. Ingatlah bahawa dosa-dosa kamu itu seperti hujan. Maka wajarlah jika taubatmu pula dibuat pada setiap masa untuk menebusnya. Celaka engkau. Engkau ini sombong, bongkak, kotor dengan hawa nafsu yang jahat. Engkau ibaratnya, cuba lihat kepada kuburan yang sudah rata, dan tanyalah penghuninya dengan lisan iman. Kelak dia akan memberitahumu tentang hal ehwal mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita bicarakan tentang zuhud dan hakikat zuhud, dan bagaimana tipu daya dunia yang telah memerangkap dan membinasakan ramai manusia, dan bagaimana zuhud yang kita bicarakan semalam yang berkait dengan dunia kekayaan, yang perlu kita lihat dengan pandangan bahawa ianya semua akan binasa, dan perlu kita melihatnya bagaikan perempuan tua yang menakutkan, dan kita tidak menjadi sebagaimana orang lalai melihat dunia bagaikan pengantin. Maka setelah jiwa zuhud kepada dunia, ada lagi yang perlu kita zuhud, iaitu kita zuhud pada pilihan kita. Setiap manusia, mereka punya pendapat, pandangan. Kerana itu bila diciptakan Facebook, diciptakan Twitter, diciptakan medium-medium untuk menyuarakan pandangan pendapat, ia mendapat sambutan hangat dunia. Kerana itu fitrah manusia, memberi pendapat, memberi pandangan. Bahkan setiap kali mereka memberi pendapat, pandangan, mereka merasakan mereka betul. Atau mereka menyokong pandangan orang lain, mereka rasa mereka betul pada sokongan. Lalu manusia pun berbalah dengan pandangan masing-masing. Dan ini disebut oleh Nabi SAW di antara 3 tanda yang membinasakan. Salasun muhlikat.
Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikut terus menerus. Dan yang kedua ialah sifat kedekut yang melampau. Syuhun muta'un, kedekut yang melampau. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, setiap orang kagum dengan dirinya sendiri. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 perkara membinasakan manusia, siapa pun yang ada sifat ini, dia akan binasa, cepat atau lambat. Iaitu golongan yang menurut hawa nafsu, golongan yang kedekut dengan harta yang dia ada, bukan sombong pula, dan golongan yang terpesona dengan pendapat dia. Kita nak bahaskan tentang golongan yang terpesona dengan pendapat dia. Ia termasuk kita. Apakah setiap kali kita memberi pendapat dan pandangan, kita rasa seronok dengan pandangan kita? Apakah setiap kali kita memberi pandangan dan pendapat, kita rasa benar pendapat kita? Apakah setiap kali kita beri pendapat dan pandangan, kita rasa orang mesti ikut kita? Ini pandangan, ini pendapat, orang mesti ikut saya. Dan apakah setiap kali kita memberi pandangan dan pendapat, kita merasakan orang lain tak ada nilai dan tidak sehebat kita? Maka kalau begitu kita memberi pendapat, kita belum zuhud. Kita lihat apa kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i waktu dia memberi pendapat, apa kata dia? Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus sawab. Pendapat saya betul, boleh jadi salah. Pendapat kamu salah, boleh jadi betul. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tidak mengatakan pendapat saya betul dan selamanya betul, dan kamu salah. Dan pendapat kamu salah tidak akan betul selama-lamanya. Sebab itu dalam dunia perbalahan umat, seorang bila melihat orang ni pendapatnya salah, dia salahkan semuanya. Seorang bila melihat pendapat ni betul, dia betulkan semuanya. Maka inilah dinamakan dunia taksub. Dunia Islam ialah dunia nasihat, tegur menegur. Seorang alim, ada waktu dia betul dan ada waktu dia salah. Apatah lagi orang awamnya. Supaya wujud saling nasihat menasihati. Tetapi kita dalam dunia perbalahan hari ini, kita dah klasifikasikan. Kau datang daripada si A, selamanya dia betul. Sebab apa? Dia kawan kita. Kalau datang daripada B, selamanya dia salah. Kenapa? Dia musuh kita. Akhirnya kita membentuk 2 kelompok. Atau mungkin 3 atau mungkin 4. Dan selamanya kita tidak boleh mencari titik persefahaman. Puncanya apa? Puncanya kerana kita mengagungkan pendapat dan melihat pendapat orang lain tak ada nilai. Tuan-tuan, ketika mana dunia Islam diuji dengan pelbagai pandangan dan pendapat, hanya tinggal satu yang menyatukan mereka, iaitu adab. Kerana itu para ulama mengarang kitab tentang adab ikhtilaf, adab berselisih pendapat, adab berlainan pandangan. Adab-adab ini menjadikan kita masih ada hubungan dengan saudara kita. Masih ada tali yang belum putus. Sekalipun kita berpandangan, berbeza pandangan. Jadi Syekh Abdul Qadir nak sebut, di sini kita nak zuhud dengan pendapat. Kadang-kadang walaupun pendapat kita betul, kita menghormati orang lain disebabkan kelebihan mereka, keutamaan mereka, dan disebabkan kemuliaan yang kita nak cari. Kemuliaan kita nak cari, maka kita tidak akan paksa pendapat kita untuk dipegang bila kita ingin mencari kemuliaan. Kerana itu kita lihat tersebarnya mazhab dalam Islam bukan kerana paksaan. Ini mazhab Syafi'i, ia tersebar dengan segala adab dan akhlak. Ini mazhab Hanafi, ia tersebar dengan segala adab dan akhlak. Ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanbali, semua mereka tersebar. Dan dunia Islam ini terbentuk dengan 4 mazhab utama ini. Tanpa kita mula ada mazhab-mazhab yang lain, mazhab fiqh yang lain. Lalu umat Islam yang munsifun,
mereka mengarang kitab-kitab untuk menyatakan, untuk menghimpunkan pendapat ini. Supaya tidak ada seorang pun memfasikkan pendapat orang lain, bahkan melihat ia khilaf. Datang Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Maka beliau akan menyebut pandangan pendapat A, B, C, D, kemudian menyebut pandangan yang betul di sisinya tanpa menyalahkan pandangan orang lain. Datang Imam Kasani mengarang kitab Al-Bada'i, dan beliau juga melakukan perkara yang sama seperti Imam An-Nawawi. Datang Imam As-Sarakhsi mengarang kitab Al-Mabsut. Dalam mazhab Hanafi juga melakukan perkara yang sama, menyebut tentang kekhilafan dan sebagainya. Datang Imam Ibn Rushd yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, juga melakukan perkara yang sama, menyebut pandangan kekhilafan ulama. Supaya tak ada orang melihat bahawa kalau pandangannya ada pandangan lain menyalahinya, maka itu dianggap sesat. Bukan dia kata ini mazhab lain, ini pendapat fulan bin fulan, ini pendapat ulama sekian, ini pendapat para salaf, ini pendapat para khalaf, ini pendapat sekian-sekian. Akhirnya ulama-ulama mengarang kitab 4 mazhab, atau disebut sebagai kitab ikhtilaf. Datang Imam Dimashqi mengarang kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafi A'immah, rahmat umat dengan perbezaan pandangan oleh para pemimpin, para ulama. Maka demikian zuhud dalam pendapat. Atau Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bermazhab Hanbali. Dalam masa yang sama, dia juga berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Tiada pantang larang. Bukan dia mengajar perbezaan mazhab. Kerana orang-orang yang kita lihat keterbukaan mazhab, orang ni tidak akan mudah fasikkan orang. Jauh menyesatkan orang, menyalahkan orang. Tapi melihat ruang-ruang untuk berdamai, ruang-ruang untuk berkasih sayang masih banyak. Dan golongan yang agak-agak lain sikit pendapat dia bermusuh, bergaduh, berbala. Orang ni tidak zuhud pada pendapat. Baik, bila kita tekankan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, zuhud pada pilihan kita, pada pendapat kita. Dan zuhud juga pada manusia, yakni kebergantungan kita pada manusia. Pertama, tuan-tuan, jangan terlalu memuliakan pendapat kita. Jangan terlalu mengagungkan pendapat kita. Tapi pendapat kita, pendapat yang terbuka untuk ditegur dan untuk dinasihati, untuk ditambah baik, atau dilihat mana kekurangan untuk diperbaiki. Setiap kali kita beri pendapat, maka kita harap ia jariah dan kebaikan kita. Namun kalau ada orang yang menyempurnakannya lagi, maka kita bersyukur dan berterima kasih. Maka ini orang zuhud, berjaya membina zuhud dia. Sebab itu kita tak keras dengan pendapat kita, seolah-olah ia wahyu dari Allah, seolah-olah dikata putus daripada Nabi SAW. Tidak. Hanya Allah dan Rasul yang boleh memberi kata putus. Adapun kalau sebut pendapat, maka ia masih terbuka. Yang disebut, yang kita nakalkan kata-kata Imam Muna Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapat saya betul boleh jadi salah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak bergaduh dan beri pendapat, kita tahu orang ni orang zuhud. Kita dah mesyuarat, seorang cadang nasi lemak, kita makan jamuan nasi lemak. Seorang kata nasi dagang, kata ni nasi minyak, ni kata nasi ambeng, ni kata nasi kerabu. Atau bergaduh, masing-masing memberi justifikasi. Baik, bagi kita, apa pun pendapat, ia bukanlah satu benda untuk kita pertahankan. Just untuk kita memberi laluan mereka memilih. Dan kadang kita tidak memaksa. Tapi ada kalangan kita, tuan-tuan sekalian, kalau mesyuarat makanan apa nak makan pun dia boleh bergaduh. Kerana dia ada kepentingan masing-masing. Kalau saya cadang nasi dagang, kata tak, kita nak nasi minyak, tak apalah nasi minyak pun. Lain kali saya makan nasi dagang pula, misalnya. Orang-orang yang saya katakan memberi ruang orang lain memberi pendapat dan meletakkan pendapatnya di sisi dan di samping, kerana menghormati orang lain, maka orang inilah sebenarnya pendapatnya diterima. Kita kadang-kadang mau terlalu dihormati, mesti pendapat saya lah. Mestilah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam yang hebat, Nabi menerima pendapat sahabat pada perkara yang bukan wahyu. Kita tahu dalam peperangan Badar, dalam memilih tempat, dan peristiwa Nabi menegur orang-orang Ansar dalam cara pertanian,
Sehingga para sahabat Ansar memberitahu pada Rasulullah kenapa. Dan Nabi menerima pendapat. Dan dalam tawanan perang, bukan dalam peristiwa Hudaibiyah, Nabi menerima pandangan pendapat Ummu Salamah. Dan banyak kejadian kalau kita nak karang nak tulis tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima pendapat sahabat-sahabat. Kalau Rasulullah yang agung, yang sempurna boleh menerima, maka kenapa kita tidak boleh berzuhud sedikit dengan pendapat kita, pilihan kita? Yang kedua ditekankan ialah zuhud dengan manusia. Jangan sampai dalam hati kita takut pada orang atau harap pada orang. Takut kita cuma pada Allah. Takut kita, harap kita cuma pada Allah. Ya memang secara fitrah manusia ni dia ada takut seseorang, harap seseorang. Kalau kita anak, haraplah mak kita, ayah kita tinggal harta pusaka banyak sikit. Kalau kita bekerja, kita duk harap majikan biarlah naik gaji kita. Kalau kita cikgu, biarlah guru besar bagi kita anugerah cemerlang. Harap pada manusia sehingga kita barangkali menghina diri kita. Barangkali. Tapi yang lebih teruk pada itu bila kita menghina syariat kita sendiri. Jadi kalau orang hina diri sendiri untuk dapat harapan dengan manusia dan takut, itu lebih ringan berbanding yang hina agama. Yang menghina agama untuk mendapat kedudukan di sisi manusia. Oleh sebab itu para ulama menasihati kita supaya jangan mendekati para pemimpin atau mendekati para raja. Kerana bila mereka menyukaimu, mereka akan merosakkan akhiratmu. Dan bila mana mereka membencimu, mereka akan merosakkan duniamu. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita mengambil satu sikap, menjauhi orang-orang yang mungkin kita takut pada mereka, supaya terpelihara hati kita, dan menjauhi orang-orang yang mungkin akan subuh harapan kita dengan dia. Sebab kita nak terus takut pada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sentiasa didik anak-anak kita supaya jangan letakkan pergantungan pada kita. Wahai anakku, yang rezeki kepada ayah ini ialah Allah. Bila mana kamu kesempitan rezeki, mohonlah pada Allah. Wahai anakku, yang paling ayah takuti di dunia ini ialah Allah. Maka hiduplah kamu dengan cuma takut kepada Allah. Jadi ini didikan kita ayah dan ibu. Jangan kata, ni Ali kalau abah tak ada susahlah Ali. Makan tak boleh. Kita menanamkan jiwa takut dia dan gantung dia pada makhluk. Anak-anak yang lemah ini mudah ditakutkan dan mudah dipergantung harap. Tapi ajar dia sesuatu yang lebih hebat. Kalau pun ayah tak ada, Allah kan ada. Yang berezeki pada ayah dan pada kamu Allah. Yang melindungi kamu dan melindungi ayah ialah Allah. Yang menjaga kita semua selama ini ialah Allah. Tentu si anak ini tenang dengan kalimah Allah. Dia membesar dan subur dengan kalimah ini. Dan dia akan menjadi orang yang hebat. Sebab itu selalu kita ajar jangan takut melainkan pada Allah. Dan takut pada dosa yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Dan jangan harap melainkan pada Allah. Dan harap apa yang Allah janjikan. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya Syekh sebut, jangan ikut hawa nafsu. Jangan kamu memberi harapan, jangan kamu memberi ruang, jangan kamu memberi jalan kepada hawa nafsu kamu. Jangan sama sekali. Melainkan bila mana ia tunduk pada perintah Allah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya menurut apa yang aku bawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada Allah dan menahan segala keinginannya yang bertentangan dengan perintah Allah, maka bagi mereka syurga tempat duduk dan tempat mendiaminya. Jadi hawa nafsu kita, bila kita sebut hawa nafsu, kehendak. Tuan-tuan nak makan, nak minum, nak makan, nak kahwin, semua nak. Ini hawa nafsu. Dia tak akan habis. Nak. Biar siap benda kita nak berdasarkan syariat. Nak makan, biar makan halal, bersih. Kita nak kahwin dengan perempuan yang boleh kita kahwin. Jangan nak kahwin dengan bini orang pula. Jangan nak kahwin dengan orang yang diharamkan kita berkahwin.
kahwin dengan orang yang syariat benar kan. Yang mana orang perempuan ini bukan dalam iddahnya, perempuan yang bukan isteri orangnya, perempuan yang tak ada hubungan mahram dengan kita, ataupun yang berkaitan dengan hukuman susuannya. Disyariatkan bila Raja Herodes dia nak kahwin, tapi dia nak kahwin dengan anak saudara dia. Akhirnya dia kahwin juga. Maka Nabi Allah Yahya menegurnya, membantah keras sehingga dibunuh. Dan Nabi Allah Isa juga begitu, sehingga diburu dan membawa kepada pengepungan, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Ceritanya kerana Raja Herodes ni nak kahwin dengan anak saudara sendiri yang diharamkan. Sama seperti kisah Qabil dan Habil, yang dia nak kahwin dengan adik-beradik dia sendiri. Pada zaman Adam AS, adik-beradik itu dikira satu perut. Adik-beradik satu perut. Sebab Hawa dia melahirkan sebanyak 20 kali, dan setiap satu kelahiran itu kembar. Laki perempuan, laki perempuan. Yang kembar ni, laki perempuan tak boleh kahwin sesama mereka. Dia kena kahwin kembar satu lagi. Namun kerana Qabil, dia nak juga kahwin dengan adik dia sendiri. Kerana nafsu. Lalu dia menjadi orang pertama yang membunuh. Dia sebut dalam hadis, tidak akan berlaku pembunuhan atas dunia ini, melainkan dia memikul sebahagian dosanya. Sebab dia yang tunjuk ni. Dia tunjuk contoh membunuh. Dan betapa ramai orang membunuh kerana nafsu, kerana cinta. Putus cinta ke, berbalas cinta, tiga segi cinta, segi empat sama lah, macam-macam lah. Yang menjadikan mereka berperang, berbalas, bergaduh. Ni kalau cerita-cerita tak habis cerita bergaduh dalam bab cinta. Itu orang yang mengikut hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Jadi biar hawa nafsu kita tunduk pada syariat. Bila tunduk pada syariat, ambil dan nak ambil. Biasanya ia berlaku, kata Syekh Abdul Qadir, dengan dua jalan. Ilham dan mimpi. Kerana orang-orang yang baik senantiasa dipandu dengan ilham yang baik. Dan ini doa yang Nabi SAW ajar. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku segala kebijaksanaan. Dan ini disebut oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan dia, yakni Allah, mengilhamkan yang baik dan yang buruk. Maka untunglah orang yang menyucikannya dan rugilah orang yang mengotorkannya. Sebab itu tuan-tuan, kita yang sembahyang hari ini, belajar hari ini, untuk mendapat satu natijah, ilham yang sentiasa baik. Sebab kita tak dipandu terus oleh guru kita. Tuan-tuan duduk dalam majlis tu, guru, ulama-ulama, tuan-tuan terfikir, tuan-tuan bertambah ilmu. Tapi yang kehidupan seharian, kita dijaga oleh ilham kita sendiri. Kita terilham untuk buat benda tu, buat benda ni. Kita yang terilham untuk bercakap elok dengan orang ni ataupun bercakap kasar. Kita nak gaduh ke, kita nak damai. Ilham tu datang. Dalam rumah tangga kita. Apakah kita nak berbalah dengan pasangan kita, atau kita nak damai dengan pasangan kita? Waktu ada sesuatu yang kita akan buat keputusan. Nak panjang atau nak pendek? Cawan pecah, gelas pecah. Ni nak gaduh ke tak nak? Kita diilham dengan ilham yang baik, tak apalah. Walaupun kita tahu kecuaian pada pasangan kita sebagai contoh, kita tak apa. Itu dah sampai ajal dia. Tak apa. Kita dengan anak kita pula. Anak kita buat silap, kita baru beli kereta, dicorengnya, dicontengnya. Allah. Apa kita nak buat? Nak telefon ustaz lambat. Ustaz nak tanya ustaz ni, anak saya calonkan kereta baru saya. Nak potong tangan dia ke nak apa ustaz ni? Tak mungkin orang selamanya rujuk kepada para ulama atau orang soleh. Ilhamnya akan datang berkata, maafkan dia. Ilham yang baik kata, tak apa, kecil je. Itu nak mengajar kepada kamu supaya jangan cinta dunia. Mungkin ilham yang baik. Tapi kalau ilham yang tidak baik, yang akan berkata, oh, dicalau kereta aku nak calau balik tangan dia. Setiap manusia, tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan orang, cuba lihat bagaimana ilham itu berbicara. Nabi SAW menyatakan setiap anak Adam, di sisinya ada dua bisikan. Bisikan dari malaikat dan bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada malaikat itu ialah bisikan menyuruh dia buat baik.
Kalau orang tu buat salah, dibisik maafkan dia. Kalau orang tu buat baik, dibisik puji dia. Reward dia. Hadiahkan dia. Kalau orang itu dalam keadaan susah, tolong dia. Maka dia ihak atau diwahyukan perkara yang baik. Tapi kalau ia bisikan syaitan, dia buat salah, pukul dia, belasah dia, no mercy. Jangan beri apa-apa pun belas kasihan pada dia. Kalau dia lemah, biar dia pada muka, bukan aku yang lemah. Maka itu adalah kejahatan. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang dapat ilham yang baik, falyahmadillah, pujilah Allah. Alhamdulillah. Sewaktu aku berhadapan dengan situasi itu, Allah ilhamkan yang baik-baik. Allah ajar aku maafkan dia. Jangan marah dia. Alhamdulillah atas nikmat ini. Tapi kalau dia dapat ilham yang buruk, kemudian dia menyesal dengan tindakan dia, kata Nabi SAW, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dicela melainkan dirinya sendiri. Kesalahan itu bermula daripada kita. Dia yang mulakan Ustaz, dia jatuhkan gelas. Anak saya jatuhkan gelas, saya pun lempang dia. Lepas tu nyesal anak kena masuk ward. Pendarahan. Telinga. Contohlah. Dia yang salah, bukan awak yang salah. Kerana setiap kejadian itu bukanlah memulakan sesuatu perkara. Tetapi apa yang diilhamkan itulah yang memulakan satu perkara. Kejadian itu cuma ujian. Kejadian cuma ujian. Kalau kereta kita rosak, punca kereta ni lah saya jadi pemah, bukan. Ia ujian. Puncanya bermula bagaimana kamu bertindak. Kalau kamu bertindak positif, kamu telah memulakan langkah yang baik. Kalau bertindak negatif, kamu yang menceburkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebenarnya setiap kejadian yang ada depan kita, tuan-tuan, ia semuanya baik. Terpulang kepada kita bagaimana kita nak mentafsirkannya. Kalau kita nampak ini musibah, lalu kita menyebut inna lillah, kita berdoa, kita minta Allah ganti lebih baik, ia benda itulah punca untuk kita dapat kebaikan lain lebih hebat, lebih banyak. Sebab itu gerakan bermula daripada bagaimana kita bertindak. Yang Syekh Abdul Qadir sebut, sama ada melalui ilham atau melalui mimpi. Kan itu di antara doa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia doa, Allahumma inni as'aluka ru'yatan salihatan, sadiqatan, nafi'atan. Ya Allah, aku mohon kepadamu mimpi yang benar, ru'yatan sadiqatan, mimpi yang benar. Qala kadhibatin, bukan yang bohong. Aku mohon kepadamu, ya Allah, mimpi yang beri manfaat, bukannya memberi mudarat. Yang doa Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Allah, aku mohon doa yang mimpi yang benar, yang tidak bohong, dan mimpi yang beri manfaat, yang tidak memberi mudarat. Tentang kita pernah tak doa biar kita dapat mimpi baik-baik? Ada ustaz tahu-tahu tidur. Saya tahu tidur je, letak kepala je. Letak kepala je. Penat, musafir, letak kepala. Kadang tak sempat baca zikir apa pun. Tentang sebenarnya mimpi ni datang daripada muhasabah kita sebelum tidur. Kalau tuan-tuan bermuhasabah sebelum tidur, kita dapat mimpi yang baik. Sebab seorang yang memberi nilai pada tidurnya dengan cara betul, maka Allah akan beri nilainya dengan mimpi yang baik. Tapi kalau kita nampak tidur ni cuma tidur, kita pun tak dapat apa. Kita cuma dapat kelihatan. Alhamdulillah, puas saya tidur. Mimpi tak? Tak mimpi apa. Itu tanda lainnya, bukan? Itu tanda kecuaian muhasabah sebelum tidur. Kerana seorang yang kita katakan soleh, Allah tak akan sia-siakan tidur ni, melainkan ia menjadi ilmu pada dia. Kehidupan orang beriman ni, tuan-tuan, tak ada detik yang sebenarnya sia-sia. Tak adalah benda-benda yang membazir waktu. Tidak. Dia ada manfaat dia dapat. Hatta pada tidurnya dia juga mendapat manfaat mimpi. Tidur. Kalau kita tuan-tuan tidur pun tak dapat manfaat. Bukan dapat mudarat pula. Kenapa terkencing atas katil? Mudarat. Bukan mudarat pula. Bangun jadi mood tak elok. Terdatang mimpi yang mengganggu kita. Ingat mimpi tu kuat dia punya kesan dia. Kalau tidak, masakan Fir'aun keluarkan arahan berdasarkan mimpi. Membunuh semua kanak-kanak. Ia datang daripada mimpi. Masakan raja yang memerintah Mesir begitu kacau dengan mimpi sehingga penyebab kepada Nabi Allah Yusuf dilepaskan. Dan dilantik menjadi menteri. Kerana Nabi Yusuf takbir mimpi dia jadi menteri. Maksudnya mimpi itu besar.
dengan sebab mimpi. Jadi menteri. Tapi kena tengok siapa yang bermimpi. Dan bagaimana seorang itu yang mengetahui takbir mimpi. Ya, orang-orang yang tuan-tuan namanya raja. Mereka ni tak banyak ditegur oleh orang. Dan tak banyak ditakuti oleh orang sebab dia raja. Tapi sesuatu yang dia takkan lepaslah mimpi dia. Mimpinya itu boleh menjadikan dia terkencing dalam surau. Mimpinya boleh menjadikan segala segala kekayaannya menjadi kemiskinan. Segala keindahan istananya boleh menjadi suatu yang disebut nightmare bagi dia, ketakutan. Hanya mimpi. Ya, kita mungkin tak boleh dekat dengan raja-raja yang berkuasa ini, tak boleh. Kita pun tak mampu menakutkan mereka. Mereka bodyguard ramai. Kita juga tidak mampu mendekati mereka dengan mudah. Tapi Allah beri mimpi. Kalau dia orang baik, dia berikan mimpi yang baik. Kalau sebaliknya, dia beri satu mimpi yang cukup menenggelamkan segala kemewahannya. Dia tak dapat menikmati kehidupan. Satu mimpi. Sebagaimana berlaku pada Firaun. Sebesar-besar kerajaan. Tak ada orang boleh takutkan dia. Tapi Allah takutkan dia cuma dengan mimpi. Dan mimpi itu tentera Allah. Mimpi di antara tentera Allah yang menguatkan. Dan dia salah satu daripada cabang wahyu yang Allah berikan kepada para Nabi. Sebab itu orang soleh juga mendapat benda ni. Disebut dalam hadis, bila berlaku akhir zaman, mimpi orang beriman menjadi benar. Benar mimpi dia. Kemudian kata Syekh, maka bila segalanya sudah pun tenteram, maka silalah ambil dunia bagaimana kamu nak ambil. Tetapi pokok pangkal tenteram itu bermula dari hati. Hati yang tenteram. Bila hati itu benar-benar tenteram, maka ketika itu segala-galanya kamu boleh, segala-galanya kamu faham, segala-galanya tidak akan memberi mudarat kepada kamu lagi. Kamu akan dekat dengan Allah. Kemudian kalau Allah ingin, Allah Ta'ala suruh kamu berkhidmat balik pada manusia untuk mengajak mereka ke pintu Allah. Ataupun kalau Allah ingin, Allah diamkan kamu satu tempat untuk kamu terus menjaga hubunganmu dengan Allah. Sebab itu bila Syam Duka dia menyebut pokok pangkalnya hati. Para ulama menyatakan bahawa hati orang baik ada 8 jenis. Manakala hati orang jahat ada 9 jenis. Baik, kalau kita sebut hati orang baik, ini pembahagian ini kita ambil daripada Al-Quran. Allah, kalau kita buka baca Quran, Allah menyebut beratus kali tentang hati. Satu organ dan panca indera yang penting. Hati. Bahagia, sengsara, suka, kecewa, semuanya bertapak di hati. Kita jatuh cinta pun bertapak di hati. Bila kita cinta, kita nampak semua perempuan yang hodoh. Ni je lawa. Ya, hebatnya hati. Lalu kita pun berkahwin. Bagi perempuan, dia nampak lelaki lain semua tak lawa. Lelaki ni yang jadi suami dia paling handsome. Ya, bagaimana hati boleh fokuskan daripada bilion manusia pada seorang yang dicintai. Dan hati ini lebih hebat bila dia memfokuskan cintanya pada Allah. Baik, kita lihat pembahagian yang ulama menamakan sebagai hati putih. Hati putih yang saya katakan ada 8 bahagian. Yang pertama yang disebut sebagai hati munib. Al-qalbul munib. Hati yang sentiasa bertaubat pada Allah. Allah sebut dalam Quran, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, iaitu orang-orang yang sentiasa takut pada Tuhannya. Di sebalik Allah pemurah pada dia, di sebalik Allah Ta'ala beri segala perkara yang biasanya tuan-tuan, bila orang buat baik dengan kita, kita tenang, kita tak takut. Tapi orang beriman sebenarnya tak. Dia pun bimbang, Allah tarik balik kebaikan. Sebab itu Allah sebut, man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut pada Tuhan yang Ar-Rahman. Ar-Rahman Tuhan pemberi. Tapi dia bimbang, masih bimbang. Wajah abi qalbin munib, kerana itu dia sentiasa meminta maaf, meminta ampun. Supaya segala kelebihan yang dia ada Allah tak tarik. Contoh bila kita dapat segala kelebihan, tak bimbang ke Allah tarik. Kita syok ni, saya ada mata sampai bila-bila. Jangan. Kalau Allah nak tarik, sampai kita bangun tidur esok, kita tak boleh tengok. Oh, saya boleh dengar semua ni. Saya semut jalan pun saya dengar, Ustaz. Seronok, excited. Jangan, kalau Allah nak tarik telinga, sampai kita even bernafas kita pun kita tak dengar.
Macam mana? Kerana itu bagi mengekalkan nikmat yang Allah bagi, kita sentiasa bertaubat. Ini Allah namakan sebagai qalbun munib, hati yang sentiasa ingin kembali, ingin taubat kepada Allah. Yang kedua ialah yang disebut al-qalbus salim, hati yang selamat. As-salim memberi maksud hati yang ikhlas pada Allah. Qalbun munib atas pada qalbus salim. Allah sebut dalam Quran, kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Illa man atallaha biqalbin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada beri manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang salim. Apa itu salim? Ikhlas pada Allah. Dalam amalannya tidak berharap yang lain dari melainkan Allah. Ini qalbun salim. Ini kedudukan hati yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai al-qalbul mukhbit. Al-mukhbitu. Apa maksud mukhbitu? Mukhbitu ni maknanya khusyuk. Allah sebut dalam Quran, fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu hati mereka menjadi khusyuk kepada Allah. Maksud khusyuk ni tuan-tuan, fokus. Kita kan kalau macam contoh tengok bola, tak nak ada alih channel lain. Kalau tengah sedap kita tengok bola lah, orang alih channel lain, oh marah kita. Walaupun tak buat gol pun, bola tu baru nak baling tengah tu misalnya, kita marah. Sementara tengah nak buat gol, orang pun alih channel. Oh, itu boleh perang besar tu. Kalau tak perang Badar, perang Uhud. Ini tengah isteri saja nak menyakap suami ni, tengah ni nak sepak masuk gol ni, isteri pun alih tengok rancangan Shopee. Oh, mau terbelah dua TV tu. Marah dah nak go. Jadi begitu manusia bila fokus sesuatu. Kalau orang kacau, dia marah. Saya sedang zikir, kalau orang nak bercakap, saya nak marah dia. Saya zikir, orang jangan kacau saya. Saya baca Quran, bila dia kacau, saya nak marah. Sebab saya nak baca Quran, jangan kacau saya. Saya sedang solat, saya dengar satu bunyi, dia nak marah. Dengar bunyi rintung, saya nak marah. Ada seorang imam, waktu saya solat belakang ni imam antarabangsa international, dia baca Quran, mula dia ingat, tiba-tiba bunyi rintung, tak tahu bunyi macam-macam. Kita dulu marah ni, muzik-muzik ni muka sekian, hari ni muzik tu semua masuk dalam masjid melalui ringtone kita lah. Kita tak nak dengar nyanyian pun kena dengar, sebab kita telefon dia bunyi lagu dulu, paksa juga dengar lagu dia. Ini bunyi ringtone, dia pun tak ingat. Oh, tak ingat. Saya kata, lepas ni marah tak imam ni, dia mula jadi gagap. Bayangkan dia tengah fokus, bunyi ringtone. Saya sendiri pun kalau jadi imam, bunyi telefon, paksa nak belah telefon tu, paksa. Tapi bila kita sebaling, orang baik kita juga, geng-geng kita, tak edit lah. Ini memang gangguan tadi. Ini kita sebut pertama, fatukhbita lahu qulubuhum, khusyuk. Sebab kalau kita khusyuk sesuatu, kita marah orang ganggu kita, marah sangat-sangat. Maka imam tadi lepas sudah semayang, dia ceramah panjang, dia marah orang buat tadi pun, marah sungguh dia. Saya tengok, tak pernah saya tengok. Mungkin sebab dia tak ingat Quran tadi, bertambah lagi marah dia. Sebab ialah kita tuan-tuan, bila kita jadi imam, kita bawa surah tu, kita fokus, terutama surah-surah yang jarang dibawa. Kalau Quran Allah kita tak payah fokus, tak apa, dia berjalan automatik, auto. Dah biasa baca Quran Allah. Surah-surah baru kita nak start baca dalam solat, selalu baca luar solat, dalam solat baru nak ambil surah berat-berat sikit lah. Maksud surah berat ni surah yang jarang baca. Surah tak berat, sama je, jarang kita baca, tiba ada gangguan. Jadi bila kita sebut perkataan mukhbit, hati yang khusyuk, dia kalau buat sesuatu, dia tak nampak yang lain. Kalau baca Quran, kalau zikir, ini hati yang khusyuk dalam ibadat. Yang keempat disebut al-qalbul wajil, hati yang senantiasa takut. Baik ketika bersendirian atau bersama orang, dia sentiasa takut Allah, dia sentiasa bimbang. Allah sebut dalam Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sentiasa memberi, bersedekah, dan kadang mereka takut dan bimbang kalau Allah Ta'ala tak terima amalan mereka. Orang ni orang baik, tuan-tuan, baik memang, tiap hari buat baik. Setiap kali dia buat baik, dia bimbang Tuhan tak terima. Biasanya yang bimbang tak terima ni orang jahat yang baru start buat baik. Orang yang
Kita katakan berubah dari jahat jadi baik. Orang ni biasa takut Tuhan tak terima dia. Sebab tu dia kena ada pendakap ataupun pemberi motivasi. Tak apa, insya-Allah Allah terima. Allah terima. Ustaz, saya banyak sangat dosa, saya takut Tuhan tak terima. Itu normal. Jiwa orang bertaubat. Tapi ni orang baik. Orang soleh. Setiap kali dia buat baik, dia takut Tuhan tak terima. Sebab tu Sufyan As-Sauri lepas solat, dia termenung. Orang tanya kenapa? Aku bimbang solatku itu seumpama kain buruk yang dicampur ke mukaku bila akhirat nanti. Setiap kali lepas solat, dia akan jadi termenung. Lepas solat termenung, takut. Walau dia imam, tabi'in yang hebat, masyhur, ulama yang menjadi rujukan para ulama, imam. Namun setiap kali dia buat ibadat, dia takut Tuhan tak terima. Walau ibadahnya Masya Allah sempurna. Kita tuan-tuan boleh buat ibadat confident je, kita confident. Over confident. Confident je okey sikit lah. Over. Terlalu. Tu rasa baik. Padahal kita tak pernah boleh cukup dengan baik. Ini dipanggil al-qalbu wajil. Hati yang senantiasa takut. Dan yang kelima disebut al-qalbu taqi. Hati orang bertakwa. Allah sebut dalam Quran. Dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu siapa yang membesarkan segala syiar Allah itu tanda hati takwa. Apa maksud hati takwa? Iaitu orang-orang yang sentiasa membesarkan seluruh syiar Allah. Menjaga seluruh perintah Allah. Orang ni memang kita katakan, kalau kita sebut macam guard, macam jaga satu benda berharga. Jangan ada orang cuba usik-usik, mahu dimarahinya. Mahu dipukul, mahu ditangkapnya. Sebab dijaga amanah Allah. Apa dia amanah Allah? Semua ni masjid amanah Allah. Jangan ada orang cuba untuk nak contoh masjid ke, nak kotorkan masjid. Ni dia penjaga dia. Inilah pahlawannya. Jangan ada orang cuba hina syariat Islam. Inilah pahlawannya. Jangan ada orang cuba menggunakan kalimah tertentu untuk menyindir Islam. Kamilah pahlawannya. Kami tak akan biarkan. Ini dipanggil qalbut taqi. Umpama tuan-tuan anak kita, kalau ada orang sentuh dengan cara tak baik, kita mesti marah. Automatik. Orang kutuk anak kita, marah kita. Kita pun tak fikir dia besar ke dia kecil, kita lawan. Ini qalbut taqi. Siapa yang hina syariat, dialah pahlawan yang akan pertahankan syariat. Dia golongan yang membesarkan syiar Allah. Sebab itu dalam Islam, kita mana pernah dengar masjid bankrupt. Kita mana pernah dengar masjid dijual. Kita biasa dengar gereja bankrupt. Sehingga dijual. Masjid beli. Orang beli dan buat masjid. Bukan masjid ini sentiasa nampak gah dan hebat. Di seluruh dunia. Ada seorang pemain bola keranjang yang terkenal di dunia. Dia ni Islam. Dia beli satu bangunan di tengah-tengah US tadi. Bangunan tadi bangunan bersejarah. Dia beli dengan harga mahal, dia buat masjid. Di tengah-tengah kota raya. Di Amerika Syarikat. Seorang pemain basketball yang terkenal. Dia Islam. Dia angkat lagi kemuliaan Islam. Dia beli bangunan, dia buat masjid. Yang merupakan bangunan bersejarah di Amerika. Ini antara kita cerita kehebatan orang-orang yang menjaga syiar Allah. Orang ni takkan, kalau dengar ada masjid tak bayar, tak boleh bayar bil elektrik, ni orang pada depan ni. Itu bila dibilangnya masjid, api air saya bayar. Terus. Kerana mereka ini orang yang disebut hati taqi. Penjaga sebenar segala perintah Allah atas dunia ni. Lepas tu saya katakan kita tak dengar masjid kena jual lelong, tak boleh bayar api dan air. Kalau adalah hari ni masjid tak boleh bayar api dan air, maka umat Islam semuanya akan bangkit untuk bayar. Akan ada orang-orang yang cemburunya luar biasa. Tak boleh bayar. Saya ambil tanggungjawab bayar. Saya ambil tanggungjawab. Kadang-kadang masjid ni baru nak buat. Orang dah ni, dah bokeh. Api air saya bayar. Mahal ni, tak apa, mahal pun saya bayar. Ini hati taqi dia panggil. Dia penjaga syariat Allah. Dia penjaga segala syiar Allah atas muka bumi. Dengan madrasah nak tutup. Madrasah mana nak tutup? Kita collect. Kita cari. Kita danakan dia. Supaya dia terus bernafas. Kerana dia hati taqi. Orang yang bila dengar institusi tertentu yang nak dibangunkan, kita bersegera. Tak kira RM1, RM2 pun. Tapi kita orang yang ada hati taqi. Takkan biarkan mana-mana orang yang cuba menghidupkan syiar Islam terkandas niat dan cita-citanya. Sebab itu Alhamdulillah, umat Islam, kalau saya tengok di Malaysia khususnya, bukan di dunia umumnya, sekali kalau kita minta derma untuk benda-benda pembangunan dakwah, insya-Allah tak akan disia-siakan, tak akan dihampakan.
As long niat kamu betul untuk membina satu institusi dakwah, maka insya-Allah Allah memakbulkan. Sebab tu kalau kita tengok orang tu dibina sesuatu untuk manfaat umat, tiba-tiba buat terbengkalai, kita akan kata, kalau betul niatnya Allah akan siapkan. Siapa pun bila betul niatnya, walaupun nampak macam terbengkalai, Allah akan siapkan. Dan itu yang kami lihat kepada ramai guru-guru kami, ramai orang-orang soleh yang kami kenali, bila mereka buat sesuatu, walaupun nampak macam terkandas pada asalnya, kerana niatnya yang baik, Allah sempurnakan. Kerana mereka dikelilingi oleh orang beriman yang hati bertakwa. Dipanggil al-qalbut taqi. Dan yang keenam disebut sebagai al-qalbul mahdi. Hati yang sentiasa dapat petunjuk. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Taghabun. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, hatinya sentiasa diberi petunjuk. Yang kita katakan mahdi ini juga disebut sebagai al-qalbu mulham. Hati yang sentiasa diilhamkan. Orang ni tuan-tuan tangkas berfikir. Tangkas. Cepat dalam tindakan, hebat dalam beri keputusan. Seringkali kita rujuk dia orang ni. Kita nak tanya pendapat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanya pendapat, tuan-tuan tanya kepada ahlul basirah, orang yang cara dia beri pendapat itu jauh berbeza dengan kita. Kata, saya nak tanya apa pendapat awak. Dia terus beri satu pendapat seolah-olah dia menjatuhkan semua tabir-tabir atau semua tutupan-tutupan yang membelenggu cara kita berfikir. Senang je. Kerana mereka ini dipanggil al-qalbu mahdi. Hati yang sentiasa dapat petunjuk, atau al-qalbul mulham. Yang dia boleh beri setiap pendapat pada orang lain. Pendapat yang benar, pendapat yang baik. Dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam politik, dalam sekian-sekian. Pendapat dia menyelesaikan. Bukan pendapat dia menghuru-hara, dia menyelesaikan. Kerana Allah sentiasa bimbing hati dia, kerana dia benar-benar beriman kepada Allah. Dan yang ketujuh yang disebut sebagai al-qalbul mutmain, hati yang tenang. Ini yang disebut oleh Allah. Wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Apa dia hati mutmain? Orang ni ialah orang-orang yang merasa kelazatan dalam ibadat dia. Setiap kali dia berzikir, macam ahli maksiat seronok dengan lagu. Kita tengok bila ahli maksiat dia dengar lagu, badan dia tu goyang-goyang. Dia tu macam ekspresi kepuasan dia. Kegembiraan nampak. Ini kalau orang dengar lagu, orang minat lagu. Dia macam seolah-olah naik ke langit. Tuan-tuan, sifat yang ada yang lebih hebat pada orang yang ingat Allah. Setiap kali dia menyebut nama Allah, dia tenang, melayang dia. Melayang dia, terbang dia. Rasa bebas roh ini. Selesai masalah dia. Luas apa yang sempit. Gembira dia dengan segala tekanannya. Sebab itu Allah ajar dalam surah Ar-Ra'd kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan ingat pada Allah mendapat ketenangan sejati? Ya, orang dengar lagu tenang tapi sekejap je. Sebab yang menyanyi tu pun bunuh diri. Tuan-tuan bayangkan orang yang dengar lagu dia. Yang menyanyi lagu tu, didapati mati di kondominium dia kerana bunuh diri. Kerana arak dan kerana dadah. Ada seorang hamba Allah tu. Dia ni rappers terkenal. Dikatakan dia masuk Islam. Wallahualam. Dia tuan-tuan tak boleh, melainkan dia mesti dapatkan ganja. Dia ada orang khas yang rupanya cuma gulung ganja. Gulung, buat okok untuk dihisap. Bisa baru dia tenang. Padahal dihibur jutaan manusia. Dia ni orang kaya, jutaan manusia terhibur. Tapi dia sendiri tidak terhibur. Kita ni, mantik kita, logik. Kalau yang menghibur, kita tidak terhibur. Bagaimana kita rasa yang terhibur ini kekal lama dengan hiburan tu? Takkan lama, kita cuma tunggu macam mana dia roboh. Sebab mana-mana kegembiraan yang tidak dibina dengan asas yang betul, dia akan roboh walau cantik luarannya. Tapi orang yang membina ketenangan dengan ingat Allah, dia membina dengan asas yang kuat. Sebab hidup ni tuan-tuan, kita akan lalui pelbagai musibah. Kematian yang pasti akan berlaku. Ini orang-orang yang hatinya gembira bila tengok kematian jadi macam mana? Bergolek dia. Kecewa. Tak adalah dia nak harapkan syurga. Sebab dia rasa hidupnya cuma dunia.
Saya tengok ada satu cerita, bukan cerita lah ni, berita, satu berita. Ada beberapa orang daripada Korea Selatan. Dia pergi ke kedutaan dia, bila mendapat berita kematian, dia punya nangis apa bergolek. Ini negara yang terkenal dengan hiburan, yang ramai orang kita minat. Tapi warganya mengalami depression yang kuat setiap kali berlaku musibah. Itu mereka ubah semua, muka ubah. Sehingga lebih pada 70% rakyat Korea Selatan ubah muka. Ubah muka ni bedah. Mereka ternyata yang suka bedah muka, dia tak gembira dengan apa yang Allah buat untuk dia. Tentu kalau orang tak gembira dengan apa yang Allah ciptakan untuk dia, bagaimana dia gembira dengan hidup dia? Kita pertama-tama kita diajar gembira dengan apa yang Allah beri pada kita. Allah beri muka kita macam ni, kita gembira. Inilah muka kita. Muka isteri kita, muka anak-anak kita, kita gembira. Kita bersyukur pada Allah. Tak terfikir kita walau satu hari dalam hidup kita nak ubah muka ni. Kita cuma fikir nak ubah perangai. Orang beriman tak pernah terfikir dalam otak mereka nak ubah muka. Yang mereka sentiasa berfikir nak ubah perangai untuk jadi lebih dekat dengan Allah. Tapi orang kafir, tak pernah dalam satu hari mereka tak pernah fikir untuk ubah diri mereka. Untuk ubah wajah penampilan mereka. Berbanding ubah perangai. Akhirnya ada seorang tu, hamba Allah tu, dia buat plastik surgery. Akhirnya muka dia jadi macam kucing lah. Asal nak suruh lawa. Dah banyak-banyak sangat, last kali jadi kucing. Kucing lawa pada dia pula. Teruk. Ini orang-orang yang tak tenang. Sebab itu, kita tuan-tuan, jangan tumpang orang yang sebenarnya tak tenang. Yang tumpang penyanyi, yang tumpang dengan pelakon, mereka tu tak tenang. Yang kita tumpang dia kenapa? Kenapa kita tumpang gembira dia? Lama-lama kita juga akan kecewa. Kita tengok lawak dia gembira dengan lawak. Tahu-tahu dia tak ada, main dah ada. Dia sendiri wara. Macam mana kita redha kepalsuan masuk dalam diri kita? Tuan-tuan redha ke duit palsu masuk dalam poket tuan-tuan? Walaupun tuan-tuan tak belanja. Tahu-tahu dalam wallet kita tu ada duit 100 palsu. Saya tahu, saya tu buat. Pak kita tahu ia palsu. Kalau orang yang saya katakan menumpang kegembiraan dengan orang yang gembira palsu, apakah tuan-tuan mampu bertahan dengan kegembiraan palsu? Carilah kegembiraan sebenar dengan mengingati Allah. Dan yang ke-18 sekali, hati yang orang-orang beriman yang sebenar, yang disebut hati tenteram, ialah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Demikian itu peringatan bagi orang yang ada hati yang hidup. Kata ulama, hati yang hidup ini ialah hati yang tadabbur. Maksudnya tuan-tuan, apa pun berlaku dalam kehidupan dia sentiasa berfikir. Muhasabah dipanggil. Oh, ini untuk ni, ini untuk ni. Dia tenang. Kalau hari ni dia susah, dia pun berfikir, susah ni ada hikmah. Untuk begini, untuk begini, untuk begini. Kalau hari ni dia senang, dia juga berfikir, oh, untuk aku berkongsi nikmat, untuk aku bersyukur. Hati ini menyebabkan orang tu tidak akan sombong diri. Sebab dia hati yang berfikir. Panggil al-qalb al-hayy, hati yang hidup. Baik, ini hati-hati yang tenteram. Dan kita ada hati-hati yang sebaliknya, yang disebut sebagai hati mati. Al-qulubu al-mayyitah. Kita ada 9 jenis. Yang mungkin kita nanti akan datang kalau jumpa dalam bab-bab lain kita hurai. Tentang 9 hati yang bermasalah besar dalam kehidupan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila benar hati tadi, yang kita dah sebut 8 jenis hati yang baik, maka semuanya akan selesai. Ambillah dunia banyak mana kamu nak ambil. Ambillah, dekatlah dengan manusia siapa pun kamu nak dekat, dia tak akan memberi mudarat pada kamu. Sama ada Allah Ta'ala meletakkan kamu di pintunya, kemudian menjadi penyeru-penyeru manusia untuk berada di pintunya. Ataupun Allah Ta'ala jadikan kamu duduk dengan Allah. Duduk je. Kalaupun kamu tidak menjadi penyeru-penyeru, pendakwa-pendakwa, maka kamu duduk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, kita hendaklah sentiasa taubat. Sebab dosa kita, tuan-tuan, macam hujan. Lebat banyak. Maka tiada cara untuk menyambut dosa kita melainkan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana ialah yang akan menembusnya. Ialah yang akan menghidupkan hati kita. Sebab setiap dosa, dia akan mengubah hati kita. Kalau hati kita daripada, kita sebut tadi, muni, salim, mukhbit,
Kalau Allah bagi kita tingkat-tingkat hati ini, sehinggalah hati yang terakhir yang sebut sebagai hati al-qalbul hayy, dia mula beri kesan. Kita mula kurang bertaubat, rasa macam betul je kita ni. Kita mula kurang ikhlas. Yang saya kita dah ada hati salim, al-qalbus salim, hati yang ikhlas. Ikhlas dah kurang. Sebab apa ikhlas kurang? Dosa. Kita mula, tuan-tuan sekalian, hati kita ni dulu khusyuk, mukhbit, mula tak khusyuk. Bila semayang, tak apa benda kita fikir, kita pun tak tahu. Bila baca Quran, tak apa benda yang kita ingat. Surah depan pun kita tak perasan. Maka ni kesan dosa. Dan menurunkan lagi kita ke tahap yang lebih rendah. Kita dari hati yang al-wajil, hati yang patut rasa takut, pun hilang takut. Mula hilang takut. Kemudian hati yang patut kita sensitif dengan perkara-perkara berkaitan dengan agama Allah, pun kurang sensitif. Takwa, hati takwa sudah hilang. Dan kita sendiri buntu dengan apa kita nak bagaimana nak selesaikan satu masalah. Sebab kita bukan lagi hati yang dapat petunjuk dari Allah. Masalah tu kecil. Orang lain pun nampak cara selesai, kita macam tak nampak. Akhirnya duk terbelik kat tali pusat masalah. Sampai tercikik mati. Kalau tali pusat tu kat perut, dia boleh belik kat leher. Kenapa? Ya, analogi mudah untuk kita mengetahui bila hati tu tak dapat petunjuk, masalah kecil pun kita tak boleh nak keluar. Jangan kata masalah lebih besar. Itu ada orang, dia gaduh suami isteri, dia punya kekecewaan ni sampai bunuh diri. Dia gaduh suami isteri, gaduh sampai bercerai lah. Sehingga dia tak tahu penyelesaian, dia bunuh diri. Pada orang yang hati petunjuk, tak sudah bercerai, kahwin lain. Kan bersatu teguh, bercerai, kahwin lain. Itu penyelesaian mudah. Kahwin lain, tenang. Tapi ada orang, tuan-tuan, bila dicerai, dia bukan sekadar bercerai, dia bercerai nyawa sekali. Bunuh diri, gantung diri. Kadang orang ni, tuan-tuan, belum kahwin, baru bertunang. Putus, bunuh diri. Kadang bertunang pun belum, baru bercinta. Pun bunuh diri. Kadang bercinta pun belum, baru berkenan. Dia berkenang seorang tu, tiba orang tu dah ada, bunuh diri juga. Ya, tak boleh nak selesai masalah. Padahal kita muda, orang tua-tua kita bagi ayat muda. Kumbang bukan seekor. Bunga bukan sekuntung. Beruk bukan seekor. Mudah dibagi kita ayat-ayat supaya kita tak kecewa. Tengok ni nangis sebab apa? Lelaki tak nak dia ni. Mak pun tenang kau. Mek, kau janganlah bimbang-bimbang. Beruk bukan seekor kampung kita ni. Banyak lagi beruk lain. Maksudnya ialah, masalah tu tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah. Tapi setengah orang, tuan-tuan, kenapa bila dia ada masalah, dia terkunci dengan tu. Dia macam tak boleh buka. Dia macam masuk tandas, pintu tandas tertutup, terkunci, dia tak boleh keluar. Dia pun tak tahu nak buat apa. Okay, duduk mati dalam tandas ni. Padahal dia boleh berteriak, boleh tendang pintu, dia gagah, dia kuat. Kita dah jadi macam gajah. Gajah tu besar, tapi orang ikat kaki dia pun tak nak gerak. Sebab dia diikat, dia kecil lagi macam tu. Dia rasa dia tak boleh. Padahal kalau dia, sekali dia terajang tu, roboh kemah tu. Tapi dia tak tahu dia kuat. Dia tak tahu dia kuat. Macam kita lelaki, kita perempuan. Macam kita tak tahu, macam banyak lagi lelaki baik yang lain. Banyak lagi lelaki baik. Banyak lagi perempuan baik yang lain. Andai ada seorang ni, insyaAllah isteri dia mati. Ustaz, mana ada orang macam isteri saya baik, Ustaz. Isteri saya baik sangat, macam malaikat, Ustaz. Tu bila dia mati, saya nak mati dah. Kata ramai lagi perempuan baik. Tak ada, Ustaz, takkan jumpa macam isteri saya. Awak kahwin seorang memang tak jumpa. Kalau awak kahwin akan dapati. Ada seorang hamba Allah tu, tuan-tuan, dia tak kahwin lah sebab bini baik mati. Last sekali kahwin juga. Akhir dia kata apa? Saya tak tahu ramai perempuan baik rupanya. Dia baru tahu. Kita tahu lama dah. Kita dah tahu lama ramai perempuan baik. Ramai lelaki baik. Kita tahu. Dia baru tahu. Ini Allah butakan mata dia untuk melihat hakikat sesuatu. Hatinya tak dapat petunjuk. Kesannya kat mana, tuan-tuan? Dosa lah. Lagi banyak kita buat dosa, lagi kita tak nampak penyelesaian masalah. Sebab tu kita diajar, bila ada masalah, first yang kita buat ialah astaghfirullah. Pertama ada masalah. Anak saya degil nakal, Ustaz. Istighfar banyak-banyak. Jangan salah anakkan dulu. Jangan salah anak dulu. Kita dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bini tak dengar cakap kita ni. Suami payah nak dengar pendapat kita. Istighfar dulu kita. Jangan duk kata suami lu, ni kepala suami saya ego. Awak istighfar dulu. Jangan duk kata Ustaz ni sebab
bini saya ni teruk, tak, awak istighfar dulu. Anak saya Ustaz, dia ikut perangai siapa lah, saya pun tak tahu, teruk. Tak, awak istighfar dulu. Tak tahu apa pun masalah, cubalah istighfar dulu. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dosa kita macam hujan, maka istighfar. Tapi kalau kita tak nampak dosa kita, celaka kita ni orang sombong, bongkak, kotor, orang yang memang hawa nafsu jahat, orang yang itu ibarat dia. Ibarat orang yang tak rasa berdosa ni memang sombong besar. Dia jenis sombong, kotor, jiwa, semua dia ada ni. Tak, orang yang Allah suka, yang sentiasa bertaubat. Sebab itu untuk mendapat hati yang baik, hati yang tenang, banyakkan taubat. Itu jalan dia. Itu pintu gerbangnya. Dan selepas itu kita akan tahu apa nak buat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.